Assalamualaikum. Hari ini kami akan menceritakan tentang pengurusan dan pentadbiran taska dan tadika yang berkualiti. Saya Wan Arisa Syafiah binti Wan Zaman daripada kelas 2B. Saya akan memulakan dengan pengenalan bagi pentadbiran dan pengurusan tadika atau taska. Pengurusan merupakan nadi utama bagi penubuhan sesebuah tadika atau taska. Terdapat beberapa aspek penting dalam pentadbiran dan pengurusan tadika atau taska yang berikut, ialah etika perguruan, alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Seterusnya, perancangan ruang kelas yang selesa di taska atau tadika. Selain itu, peranan guru dalam memastikan keselamatan di tadika atau taska. Dan akhir sekali, merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak. Etika perguruan. Etika perguruan adalah kod etika bagaimana guru harus bertingkah laku dalam profesen perguruan. Terdapat beberapa etika kerja yang Kementerian Pelajaran Malaysia tetapkan. Antaranya adalah amanah, bijaksana, dedikasi dan ikhlas. Di dalam kod etika perguruan, guru bertanggungjawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara serta rakan sejawat dan profesen. Antara tanggungjawab guru terhadap murid adalah bersikap adil terhadap setiap murid tanpa mengira bangsa dan agama. Seterusnya adalah menunjukkan contoh yang baik kepada murid seperti cara berpakaian dan tingkah laku. Antara tanggungjawab guru terhadap ibu bapa pula adalah menggunakan maklumat daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Dan yang kedua adalah mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa. Seterusnya adalah tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Guru perlulah mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan masyarakat dan negara. Akhir sekali adalah tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat atau profesionnya. Guru tidak boleh menjatuhkan nama baik guru lain dan tidak seharusnya mengiklankan dirinya secara besar-besaran untuk mendapatkan sesuatu pangkat di dalam profesen perguruan mereka. Guru perlu mempunyai sifat-sifat yang berintegriti seperti ikhlas dalam didikan, bertanggungjawab memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya dan prihatin serta penyayang terhadap pelajar. Oleh yang demikian, guru perlulah mematuhi kod etika perguruan demi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak pula adalah permainan kanak-kanak bukan semata-mata untuk keseronokan, bahkan ia merupakan antara cara untuk merangsang pertumbuhan emosi, sosial, fizikal dan kognitif kanak-kanak. 4 contoh permainan yang mendorong perkembangan kanak-kanak. Yang pertama adalah blok dan permainan binaan. Permainan blok dipercayai dapat merangsang pertumbuhan otak dalam semua aspek perkembangan. Ada kajian membuktikan kanak-kanak bermain blok secara kerap ketika berusia 3, 4 dan 5 tahun akan lebih baik dalam pelajaran matematik. Yang kedua, mainan susun gambar atau mainan menyelesaikan masalah. Jigsaw puzzle atau susun gambar, contoh permainan dia. Ketika kanak-kanak menyelesaikan susunan gambar, mereka sebenarnya menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah, koordinasi tangan dan mata, dan kemahiran motor halus dan ingatan. Yang ketiga, kit seni dan kraft. Seni dan kraft, satu permainan yang sangat digemari kanak-kanak. Berikan kanak-kanak kertas, pensel warna, krayon dan gunting yang selamat untuk mereka. Namun, orang dewasa perlu memantau kerana kanak-kanak mungkin tergoda untuk menconteng dinding dan keselamatan kanak-kanak. Yang terakhir, mainan musikal. Musikal juga memainkan peranan penting dalam kehidupan kanak-kanak yang membolehkan mereka membesar dan mengembangkan ingatan sambil meningkatkan kemahiran sosial. Oleh hal demikian, permainan merupakan salah satu cara untuk merangsang perkembangan kanak-kanak. Rancangan ruangan kelas yang selesa di taska. Yang pertama,
Guru perlu menyediakan meja bulat yang sesuai untuk kanak-kanak kerana meja bulat tiada bucu yang tajam pada setiap sisinya. Seterusnya, guru perlu meletakkan pelindungan bucu pada setiap sisi almari kerana ini dapat mengelakkan kemalangan untuk kanak-kanak. Selain itu, guru perlu menggunakan perabot yang mesra dengan kanak-kanak seperti seperti rak kasut yang bersesuaian, kerusi yang bersesuaian dan almari yang sesuai. Seterusnya, guru juga perlu menyediakan rak kasut plastik supaya kanak-kanak dapat menyusun kasut dekat rak plastik yang disediakan. Akhir sekali, guru perlu memainkan peranan ini kerana keselamatan dan ruangan yang kelas yang selesa, kanak-kanak akan dapat belajar dengan selesa dan selamat. Peranan guru dalam memastikan keselamatan kanak-kanak di tadika ataupun taska. Dengan memastikan keselamatan kanak-kanak terjaga, kita perlulah meletakkan wayar atau alatan elektrik di tempat yang selamat ataupun di tempat yang tinggi supaya mereka tak boleh capai ataupun mengambilnya. Selain itu, pasang penghadang keselamatan pada pintu dapur supaya mereka tidak dapat masuk dapur. Lap semua tumpahan cecair ataupun kesan-kesan minyak di atas lantai ataupun di atas meja supaya mereka membuatkan satu aktiviti tidak tergelincir ataupun jatuh. Sekiranya terdapat perkara yang tidak diingini seperti pinggan kaca pecah, cawan pecah, kita haruslah pantas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Disebabkan itu juga kita perlulah bertukar kepada pinggan dan cawan plastik supaya bila jatuh tu tidak pecah lagi. Simpan mancis dan pembetik api di tempat yang lebih selamat dan jauh daripada budak-budak supaya mereka tidak dapat main api tu lah. Guru juga patut memberi perhatian sepanjang masa kepada kanak-kanak ketika membuat aktiviti ataupun selepas aktiviti itu. Peralatan tajam seperti pisau, gunting dan lain-lain diletakkan di tempat yang tinggi dan jauh daripada budak-budak. Peti pertolongan cemas juga perlulah lengkap dan baharu. Rancangan pemakanan nutrisi kanak-kanak. Pemakanan adalah satu komponen yang penting bagi kanak-kanak untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi kanak-kanak. Amalan pemakanan yang sihat akan mempengaruhi corak pemakanan bagi kanak-kanak apabila mereka dewasa nanti. Amalan pemakanan sihat akan dipupuk semasa di tadika kerana mereka akan dibantu oleh guru. Guru dan pengendali makanan tadika mestilah memainkan peranan yang penting untuk memastikan kanak-kanak yang berada di tadika tersebut memperoleh makanan yang berkhasiat dan memenuhi keperluan perkembangan mereka. Sebagai pengendali makanan, mereka perlulah sediakan makanan yang seimbang yang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Contohnya, mereka perlu menyediakan makanan yang mengandungi daging dan ayam. Dengan makanan yang boleh membekalkan tenaga, mereka boleh buat makanan yang ada bijirin, nasi dan roti. Kesimpulannya, amat penting untuk menitik beratkan keselamatan kanak-kanak. Selain itu, peranan guru mesti dititik beratkan supaya pembelajaran, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terjamin. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.